Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min 'ibadikas salihin wal muttaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulakan kuliah, nak minta jasa baik tuan-tuan, mari kita merapat masuk ke dalam masjid sikit. Dalam masjid dia ada kapet. Duduk pun tak, dia lambat sikit ke bawah kaki. Meh tuan-tuan, insya-Allah tak merecik ya elok. Lagi rapat, lagi elok. Kalau nak ambil berim, beratuk ambil berebut. Tak apa, insya-Allah tuan-tuan semak lagi. Alhamdulillah tuan-tuan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah. Dengan limpah kurnia dan keizinan daripada Allah ni, kita dapat berkumpul pada malam ini untuk meneruskan sesi kuliah ataupun tazkirah kita. Mudah-mudahan masa yang kita gunakan ini Allah Ta'ala hitung dan catat sebagai satu amalan salih, sebagai satu amal kebajikan yang dapat kita jadikan bekalan untuk kita bawa pulang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak, insya-Allah. Pada kuliah yang lepas tuan-tuan, tazkirah yang lepas, kita dah cerita berkenaan dengan seorang sahabat Nabi sebagai mukaddimah. Satu orang sahabat besar Nabi yang hidup dia 3 tahun saja dengan Nabi, akan tetapi menjadi manusia yang paling banyak meriwayatkan hadis di kalangan para sahabat, iaitulah Abu Hurairah. Dia masuk tahun 7, Nabi wafat tahun 10. 3 tahun duduk dengan Nabi tapi paling banyak meriwayatkan hadis. Hari ini sebagai mukaddimah nak cerita sikitnya berkenaan dengan satu orang juga sahabat Nabi yang duduk setahun ya dengan Nabi. Duduk setahun dan dia taklah banyak riwayat hadis, lebih kurang 66 buah hadis sahaja. Tapi nak habaq kehebatan dia tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, di saat kewafatan Nabi, naik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemerintah, menjadi khalifah yang pertama. Maka bila naik Abu Bakar As-Siddiq lepas kewafatan Nabi ni, sejarah pada ketika itu melihat ramainya orang Islam keluar daripada Islam. Ada yang keluar, ada yang murtad, ada yang keluar daripada Islam oleh kerana mereka tak percaya kata Nabi SAW wafat. Berkata, mana boleh satu orang Nabi mati, keluar daripada Islam oleh kerana itu. Ada orang Islam yang keluar daripada Islam, yang murtad oleh kerana mereka enggan membayar zakat. Sebab waktu zaman Nabi SAW memerintah tuan-tuan muslimin muslimat, umat Islam bayar zakat kepada Nabi. Jadi selepas kewafatan Nabi tuan-tuan, naik Sayyidina Abu Bakar, ramai di antara orang Islam yang kena bayar zakat, tak mau bayar zakat. Pasal mereka kata, kami bayar zakat ni kepada Muhammad, bukan kepada kamu. Kami tak mau bayar zakat. Bila mereka tak mau bayar zakat, mereka menafikan apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, maka murtad mereka. Sebab tu kita tuan-tuan muslimin muslimat nak habaq apa? Kalau kita ni tak suka sangat pada Islam, jangan duk menafikan apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tak kira lah hang duduk belah mana pun.
Belah kelabu ke, belah kuning ke, belah hijau ke, belah biru ke, tak kira. Allah Ta'ala kata hak tu lah. Tak usah duk pandai-pandai cakap banyak. Ni kita duk pandai-pandai pergi kata, bila Allah Ta'ala suruh kita berhukum dengan apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, kita macam-macam alasan. Oh, tak sesuai lah Ustaz. Kita sekarang ni masyarakat majmuk. Amboi. Ada Cina, ada India Ustaz. Tak sesuai nak buat hukum ni. Oh, hukum ni ketinggalan zaman. Allahu Akbar, tuan-tuan, jaga ni. Kata-kata yang merosakkan akidah kita. Kita siapa? Nak petikai apa yang disebut oleh Allah. Tuan-tuan, kalau kita ni berasa kita hebat, kita boleh petikai apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, jangan duduk di bumi Allah ni. Pergi carilah mana-mana planet, mana-mana angkasa yang kita sendiri boleh buat, tuan-tuan. Kita pergi duduk di situ. Kalau kata kita ni duduk menumpang di bumi Allah, makan hasil harta nikmat daripada Allah, sihat mati kita Allah Ta'ala yang tentukan, tuan-tuan, maka siapa kita di sisi Allah nak petikai ikut dan kita? Wala tamshi fil ardi maraha. Allah Ta'ala kata jangan duk jalan atas muka bumi aku ni dalam keadaan sombong dan bongkak. Sampai waktu hampa akan bertemu dengan aku duduk di mahkamah Rabbul Jalil, tuan-tuan. Siapa pun tak berani nak angkat muka. Bukan dekat kita orang biasa, orang awam, tuan-tuan. Bahkan Nabi-Nabi Allah disebut, tuan-tuan, Nabi Nuh alaihi salam, ketika mana dia duk menunggu giliran dia untuk bertemu dengan Allah, untuk disoal siasat, untuk dihakimi, tuan-tuan. Tunggu tu, tuan-tuan, dalam keadaan takut. Seolah-olah kita ni duk tunggu orang, tuan-tuan. Gelisah kita. Kita janji dengan kawan kita pukul 8.30. Dia pukul 9 baru duk mai. Dalam 8.30 nak pergi ke 9 tu kita senang duduk. Nak pergi pula tempat penting, duduk gelisah tengok mana. Tengok kereta berhenti, bukan dia. Nampak? Dia jadi tak senang duduk. Nabi Nuh tak senang duduk. Tak senang duduk ni, duk sebutlah hati ni, bila giliran aku ni, bila giliran aku ni. Duk tunggu lama, berpuluh ribu tahun. Ni Nabi ni. Tunggu punya lama, duk sebut ni, bila lah giliran aku nak sampai ni. Sambil duk tunggu, sambil tak sabar. Malaikat mai sebut, wahai Nuh, sekarang giliran kamu. Nak jalan pi tu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Lembek lutut ni. Duduk di hadapan Allah. Allah Ta'ala tanya, wahai Nuh, adakah kamu telah sampaikan apa yang aku suruh kamu sampaikan? Qalu bala. Wahai Allah, aku sampaikan ya Allah. Allah Ta'ala panggil pula umat Nabi Nuh. Tanya umat dia ni, hampa semua ni umat Nabi Nuh. Dulu waktu hampa hidup atas muka bumi, ada tak dia bagi tahu dekat hampa apa yang aku suruh sampaikan? Tuan-tuan, dua-dua belah pihak Allah Ta'ala tanya. Nabi pun jadi lagu tu, kita lagu mana esok, tuan-tuan? Nak habaq apa, tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian? Tak usah duk tikai lah apa yang disebut oleh Allah. Hang kalau hang tak suka, hang pendam dalam hati. Pun begitu tak boleh kita tak suka ni, tuan-tuan. Kok mana apa kena terima. Wajib kita intiqad dalam hati apa yang ditentukan oleh Allah itu adalah tersangat baik, lebih baik daripada apa yang ditentukan oleh manusia. Tapi kita, tuan-tuan, Allahu Akbar, tengoklah ni jenayah begitu banyak sangat, tuan-tuan. Allahu Akbar. Nak ikut undang-undang manusia ni bukan kata tak betul, boleh, tapi tak membendung pun jenayah. Tuan-tuan percaya cakap saya? Punya banyak undang-undang kita lah ni, tengok jenayah berkurang. Dah, orang makin berani. Makin berani orang melakukan jenayah oleh kerana tidak berkesannya undang-undang yang ada lah ni. Hukuman tak berkesan. Pasal manusia yang buat. Tu yang kita pelik, tuan-tuan muslimin muslimat. British, dia mai jajah kita. Dia tinggalkan mentaliti yang begitu dahsyat kepada orang Melayu ni. Sampai kita ni nak overcome masalah tu makan puluh tahun. Tuan-tuan tak percaya, British belah 1957 merdeka tu. Tuan-tuan, berapa tahunnya mereka duduk, mereka influence kita ni, tuan-tuan, orang Melayu. Lepas 1957 tu, 1960, 1970, tuan-tuan tengok Islam berkembang tak? Saya tak ada lagi masa tu, tapi saya ada gambar orang dulu-dulu. Tahun 1960-an, 1970-an, waktu tu Islam berkembang tak? Islam kuat tak waktu tu? Dok, tengok anak beranak kita, tok wan kita pakai seluar pendek ya. Tengok tok kita dulu tu, tudung pun tak pakai, baju kebarung, tuan-tuan.
Bini ustaz bubuh selendang ya. Nak habaq Islam waktu tu tak kuat. Oleh kerana apa? Penjajahan orang putih ni tuan-tuan merosakkan pemikiran kita. Waktu tu kalau pakai tudung, mereka kata kolot. Orang mana main ni pakai tudung. Oh, waktu tu kalau rambut karen kembang macam dengan helmet macam ada hak lah ni tuan-tuan. Tak tahu kata hak tu kira A tu. Nah, habaq betulnya tuan-tuan kita ni dipengaruhi sampai lah ni duk berpegang pada undang-undang hak orang putih, orang kapiak buat tu. Padahal orang kapiak, orang putih ni berapa kerat sangat yang duduk dari Malaysia ni. Hak pelancong ramai. Tak ada dah, belah balik negara mereka dah. Tapi kita ni masih duk agung-agungkan undang-undang yang dibuat oleh mereka yang ternyata tidak pun memberi kesan. Awak tak ada effort ataupun usaha untuk kita memberi penerangan berkenaan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang memang pasti tuan-tuan membendung segala jenayah yang berleluasa lah ni. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, minta maaf saya sebut benda ni memang nak kena sebut. Faman lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. 3 jenis, 3 golongan Allah Ta'ala sebut. Wa ulaika humul kafirun fasiqun zalimun. Nombor 1, dia orang zalim. Dia ada kuasa untuk buat benda ni, tapi dia tak buat. Dan tak ada pun usaha untuk buat. Dia zalim. 1. Ayat seterusnya Allah Ta'ala kata ada kuasa nak buat, tak ada buat, tak buat tuan-tuan. Fasiqun, orang jahat. Nombor 3, kafirun, kapiak tu. Bukan saya kata tuan-tuan, rujuk dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tuan-tuan berulang-ulang. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita kalau kita ada power, kita ada kuasa, kita nak buat satu-satu benda, contoh macam GST 1 hari bulan 4 tahun depan nak buat. Penerangan itu dibuat daripada tahun lepas lagi, betul tak? Good and Services Tax ni nak buat dalam masa 2 tahun tuan-tuan. Diberi explanation, diberi penerangan, dibuat kempen, dibuat iklan supaya benda tu nampak elok. 2 tahun jangka masa. Pasal apa? Tidak kepada hukum Allah. Bukan kita nak suruh buat esok. Hang buat 2 tahun lagi tak apa, tapi biar ada usaha bagi penerangan kepada masyarakat. Orang tak faham lagu mana ni. Hak duk mengaji pun tak apa nak faham lagi ta'zir, hudud, qisas dan sebagainya. Apatah lagi yang tak mengaji, bubuh dalam iklan lagu mana, bagi pencerahan. Murnikan kembali pemikiran manusia yang mengatakan hudud ini tidak adil, hudud ini zalim, kejam. Jangan. Pasal apa tak buat? Pasal tidak mendatangkan keuntungan. Kalau ada untung baru nak buat. Minta maaf cakap, jangan marah. Benda ni memang kena tegur. Pahit pun pahit, sebut juga. Nak bagi penerangan kepada orang ramai supaya kita ni tidak berfikir secara jumud. Allah Ta'ala yang tentukan segala-galanya tuan-tuan muslimin muslimat. Maka dia lebih berhak dan dia lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita manusia, lemahnya kita, komannya kita ni, benda seminit lepas ni pun kita tak tahu nak jadi apa. Tuan-tuan, kok dia cakap ni apa? Senyap, bisu pi. Mana saya nak tahu tuan-tuan? Allah Ta'ala tentu. Maka dalam bab bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemerintah tuan-tuan, ramai orang murtad keluar daripada Islam kerana enggan membayar zakat. Tak mau bayar zakat. Tapi sahabat Nabi yang kita nak cerita ni, walaupun dia duduk setahunnya dengan Nabi, dia dan jumpa Nabi setahunnya. Dia masuk Islam tahun ke-9 Hijrah. Sebelum tu tuan-tuan, sebelum dia Islam ni tuan-tuan, dia benci kepada Nabi ni dekat 20 tahun. 20 tahun meluat tak suka kepada Nabi, walaupun tak pernah tengok Nabi, tak pernah jumpa Nabi, tak pernah duk cakap dengan Nabi, muka Nabi pun tak tahu lagu mana. 20 tahun tuan-tuan dia pendam ataupun dia semai perasaan benci meluat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi duduk di Mekah, berapa tahun Nabi berdakwah di Mekah? 10. Berapa tahun Nabi berdakwah di Mekah? 10. 13 tahun saja sebut 10 nak jawab loh ke? Memang kena lagi.
13 tahun Nabi duduk di Mekah, tuan-tuan, sebarkan Islam. Daripada Islam tu minoriti, daripada orang tak mau, yang terima golongan hamba, golongan orang susah, hak kaya-kaya tak mau, tuan-tuan, dihina, dicaci, ditorture, dimaki, diboykot, dibuat berbagai-bagai benda kepada orang Islam yang sikit pada waktu tu, sampai dia berkembang. Sambung pula di Madinah 10 tahun dakwah, tuan-tuan, 23 tahun dakwah Nabi. 20 tahun ni sahabat ni membenci Nabi, yang akhirnya tahun ke-9 Hijrah dia masuk Islam. Nama dia Adi bin Hatim. Saya cerita dia sebarang Tok Sus secara detail, tuan-tuan. Malam ni kita tak mau detail, sekejap kita nak masuk kitab. Adi bin Hatim ni, tuan-tuan, dia ni orang hebat. Dia tu ayah anda. Dia orang Arab ni, dia ada banyak suku kaum, suku puak. Ada Al-Ghifari, Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar ni dia punya puak Qati'ut Tariq, penyamun. Duk tunggu tengah jalan padang pasir. Kalau kita lah ni penyamun terhormat, tol lah. Nampak segak, bukan orang salah orang kerja tol. Hak mengarahkan tol dikutip. Tu kira Qati'ut Tariq, jangan marah. Penyamun moden. Tapi tak ada masalah lah, tuan-tuan. Cuma kita nak abang. Lah ni mengai pun kena lesen, jangan buat main. Tangkap saman mampu. Boleh ikan pak. Ikan toman 3 kilo Zak. Jaga buat baik. Rotek renew. Tak renew rotek bok ngopi, tuan-tuan. Mujok tak ada speed track ya. Banyak puak, tuan-tuan. Adi bin Hatim, dia ni ketua puak. Satu puak nama At-Ta'i. Puak tu nama At-Ta'i, duduk di kampung At-Tawi, Najdin. Ayah anda, tuan-tuan, anak buah ramai. Dia daripada puak dia dulu, Hatim. Puak dia dulu tu ayah. Puak tak larat dah, buat turun ke anak. Anak take over tugas bapa, jadi ketua, kepala kaum kepada ramai ribuan anak buah ni. Dan dia, tuan-tuan, muslimin muslimat, satu orang yang dikenali, orang kenal dia. Adi bin Hatim ni, Tok Ayah Hadi orang nak panggil. Tapi bukan hak tanah kubur. Hak tu Tok Adi. Atuk rasa elok kita cepatkan pengkebumian mayat ini. Hak tu cerita, tuan-tuan. Ni Tok Adi, Ayah Hadi bin Hatim. Dia ni ketua kaum. Orang hebat, orang hormat, orang takut dekat dia. Dan selama 20 tahun dia membenci Nabi, tuan-tuan. Dia benci tu atas sebab apa? Atas sebab dia takut Muhammad ni nanti mai dekat kaum dia, duk dakwah, kaum dia pakat duk ikut Muhammad, pergi aku. Dia benci bukan pasal dia biasa tengok Nabi, oleh kerana dia dengar orang duk cerita Muhammad ni begini, Muhammad bawa Islam, ramai orang, semakin ramai mengikut dia. Dia takut dengan diri dia sendiri. Dia satu ketua, anak buah ramai. Dia kata kalau lah Muhammad mai kat kampung aku mampu ni, habis pok-pok ni dia dakwah, habis ikut mereka ni, habis aku. Pasal apa dia takut, tuan-tuan? Pasal dia, tuan-tuan, dia duk earn pendapatan dia. Dia duk dapat pendapatan daripada anak-anak buah. Macam hak duk ada lah ni lah. Duk pau anak-anak buah. Adi bin Hatim, dia letakkan syarat kepada anak buah dia ni, kaum dia ni, hampa kalau menega ke, kerja ke, apa ke, keuntungan hampa tiap-tiap bulan 1/4 hak aku. Contoh, anak buah dapat 400 untung menega, 100 tu wajib bagi ke Adi bin Hatim. Tu ketua. Tu seorang. Kalau beratus orang, beribu orang, kaya raya dia, tuan-tuan. Duduk saja, relax. Jadi dia risau, kalau kata Muhammad mai tarik setengah daripada kaum dia, dia tak kaya dah. Tak ada orang nak bagi duit dekat dia, tak ada orang nak bela dia, tak ada orang nak jaga dah. Tu yang dia benci sangat kat Nabi, walaupun dia tak bisa jumpa Nabi. Punya benci dekat Nabi, tuan-tuan muslimin muslimat, sampai dia sebut depan rakyat dia kata, hampa nak tahu dah, Muhammad ni tak ada orang dalam dunia ni paling benci dekat dia melainkan aku. Akulah manusia yang paling benci kepada Muhammad bin Abdullah. Tuan-tuan, Adi bin Hatim tu sebelum Islam, dahsyat dia ni. Punca tergeraknya hati dia nak mengenali Nabi SAW. Satu hari, tuan-tuan, kaum dia ni dikepung, kampung dia ni dikepung oleh tentera Nabi SAW. Nak jadi cerita.
Benda hak dia paling takut jadi. Tentera Nabi ni kepung kampung dia. Mai anak buah kata, bos, kampung kita ni dah kena kepung dengan tentera Muhammad. Bendera Muhammad ni dikeliling kampung kita. Nak buat ke mana, bos? Dia kata Allah Akbar. Dia tak kata Allah Akbar. Dia kata lagu ni kacau. Lagu ni kacau, aku kena cabut. Kita kena cabut, tak boleh biar. Kalau duk biar, memang kena kita ni. Akhirnya tuan-tuan, dia larikan diri. Dia sebagai seorang ketua, dia lari tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia takut nak jumpa Nabi SAW. Dia lari tinggal anak-anak buah yang ramai. Oh tuan-tuan, lari awal. Oh. Bila dia lari dengan beberapa orang anak buah dia, Nabi pun kepung tempat perkampungan dia tuan-tuan. Nabi tawan orang ramai. Sampai di tengah perjalanan, Adi bin Hatim dalam pelarian ni, baru dia teringat, Allah, adikku tertinggal. Dia ada satu orang adik perempuan duduk di kampung tu, tak dan nak buat pelari sekali. Dia lari dulu, dia tertinggal adik perempuan dia, adik yang dia sayang. Akhirnya duduk di tengah perjalanan, dia tak berani nak patah balik. Dia arahkan pekerja dia, anak buah dia, hampir masuk kampung balik, hampir ambil adik perempuan ku balik. Pilah tuan-tuan, tengok-tengok adik perempuan sudah pun ditawan oleh tentera Islam. Nabi tawan dah tuan-tuan, muslimin muslimat. Daripada Madinah tu tuan-tuan, Nabi balik Madinah. Yang menjadi tawanan ni semua ikut Nabi balik ke Madinah. Sampai di Madinah tuan-tuan, adik perempuan Adi bin Hatim ni, dia tak berhenti-berhenti ni duk minta kat Nabi supaya dilepaskan. Tolonglah lepaskan aku wahai Muhammad. Wahai Tuhan, tolonglah lepaskan saya. Saya tak ada buat salah apa pun. Tolonglah, tolonglah. Banyak kali minta dekat Nabi. Nabi pun tanya dekat dia, hang ni kalau aku lepas hang, siapa nak jadi penjamin hang? Nabi pasal Nabi tengok dia ni perempuan duk merayu-rayu lagu tu, Nabi timbul rasa kesian. Kemudian Nabi tengok perempuan ni lain daripada perempuan-perempuan yang lain. Hang ni nampak segak, nampak terjaga, pakaian tubuh badan nampak muka jernih, elok macam nak orang kaya. Pakaian pun nampak pakaian mahal. Hang ni siapa dia ni? Lain pada orang lain. Tuan-tuan, Nabi pun tanya dekat dia, hang ni kalau aku lepas hang, siapa nak jadi garantor hang? Siapa nak jamin hang? Adik perempuan dia kata apa? Ada orang yang akan menjamin aku, abang aku, Adi bin Hatim. Nabi bila dengar nama Adi bin Hatim tuan-tuan, terus Nabi terkejut. Nabi kata, dia ni rupanya adik Adi bin Hatim. Nabi SAW duk kerap dah dengar nama Adi bin Hatim. Walaupun Nabi tak bisa jumpa, Nabi duk dengar nama dia. Satu orang hebat tuan-tuan. Sahabat-sahabat duk cerita dekat Nabi, Adi bin Hatim begini. Nabi pernah bagi tahu dekat sahabat, aku mengharapkan agar Allah memberikan aku peluang untuk jumpa Adi bin Hatim, dan aku minta mudah-mudahan Adi bin Hatim ni dia masuk Islam di hadapan aku tuan-tuan. Nabi bisa sebut lagu tu. Ni doa Nabi. Jadi bila Nabi dengar kata adik perempuan ni adik pada Adi bin Hatim, Nabi terus lepaskan dan Nabi pesan kepada tentera Islam, Nabi arahkan tolong pergi hantar Adi bin Hatim ni pi kepada keluarga dia. Tolong jaga keselamatan dia, ambil duit ni sebagai belanja dalam perjalanan tuan-tuan. Nabi jamin keselamatan adik perempuan Adi bin Hatim. Sampailah dia sampai dekat abang dia. Abang dia tanya. Abang dia ni Adi bin Hatim duduk meluat dekat Nabi lama dah. Abang dia tanya ni, hang ni waktu duduk dalam tawanan tentera Islam di bawah tentera Muhammad tu, dia buat apa kat hang? Ada dia darah hang tak? Ada dia buat apa-apa kat hang? Abang main kat aku. Tu dia marah. Adik perempuan dia kata, hang ni abang satu orang tak guna. Hang ketua kaum, hang lari awal lagi, tinggal kami. Apa punya tak guna? Kena boleh tiak tuan. Adi bin Hatim jangan dah buat main orang perempuan. Dia adik ke, dia kakak ke orang perempuan ni, tu lah fitrah dia apa. Boleh tiak kuat. Bini kita guna dah apa? Bini raja boleh tiak. Kau bini jenis pelan. Abang, selamat malam. Kan ni aku tu. Tak lah tuan-tuan, balik lewat sikit. Abang pergi mana ni? Umur tak padan dengan tua, nak mampu balik lewat lagi. Tu dia. Tara nak boleh tidur. Tu ubat dia. Nampak kau pernah orang perempuan? Ada haknya senyap, 1 dalam 1000. Sama dengan bini-bini aku pun. Lebih kurang. tak apalah tuan-tuan, mereka buat kerja banyak, biar pilah mereka boleh tiak sikit pun. Mereka tolong beranak, mereka tolong basuh baju, mereka tolong masak, mereka tolong buat macam-macam. Harap ke kita ni memang tak tengok waktu mereka duduk dalam bantang kita kena buat kerja, memang bersepah rumah kita. Kalau mereka tak kemai, bagus orang perempuan ni, biar pergi mereka nak boleh tiak pun. Sayyidina Umar kata buat macam hiburan dah lah. Tengok bini boleh tiak tu, anggap macam dia duduk menyanyi
Ya, dia pompang, kita kata amboi sedap mak hang menyanyi no, lama tak dengar. Memang dah sakit hati. Lepas tu kurang lah beletiak. Kena beletiak lu Adi bin Hatim. Barulah dia tanya, hang ni waktu duduk di bawah tentera Muhammad, apa dia buat hang? Adik perempuan dia kata, apa aku tak mau cakap banyak abang. Hang kalau hang nak tahu Muhammad lagu mana, hang pergi Madinah, hang pergi jumpa dia sendiri. Aku pelik hang ni duk benci dekat dia dekat 20 tahun hang tak suka kat dia padahal hang tak kenal pun dia. Hang benci dia siapa? Hang pergi tengok sendiri perangai dia lagu mana. Bagus ke tak bagus ke? Tuan-tuan, Adi bin Hatim start daripada tu dia timbul rasa aku nak pergi tengok Muhammad sendiri. Daripada Syam, tuan-tuan, daripada Syria ni bermusafir pergi ke Madinah semata-mata nak tengok Nabi SAW. Daripada satu orang yang benci, yang lari daripada Nabi, akhirnya tuan-tuan dia sendiri nak pergi jumpa Nabi, seorang-seorang dia. Oh, dulu lari, ni nak pergi jumpa sendiri. Pasal apa? Pasal hidayah dah mula menggamit, kebenaran dah mula nampak tuan-tuan. Adi bin Hatim pi sampai Madinah tuan-tuan muslimat. Pendek cerita lah, ringkas cerita. Pi sampai di Madinah tuan-tuan, sampai di Masjid Nabawi, Masjid Nabi lah ni. Dia ikat kenderaan dia, kemudian dia pergi ke pintu Masjid Nabawi. Duduk di pintu masjid, dia duduk tengok ada satu kumpulan duduk dalam halaqah ilmu macam ni, kumpulan Nabi dan para sahabat. Nabi duduk bagi tazkirah, Nabi duduk mengajak. Nabi ni inilah kebiasaan Nabi SAW setiap kali lepas sembahyang. Pernah satu ketika tuan-tuan, dalam cerita yang lain, dalam hadis yang lain, Adi bin Hatim riwayat, dia kata aku biasa tengok Nabi SAW lepas sembahyang. Kemudian masuk satu kumpulan daripada mana aku tidak pasti, tetapi melihat pada pakaian mereka, mereka ini orang-orang yang berada. Makna dia lepas kumpulan Nabi, jemaah Nabi selesai sembahyang, mai satu kumpulan musafir daripada mana tahu, pakai ni hebat-hebat belakang, baju belang-belang. Oh, baju belang-belang kira kemah. Naik kereta besar, tengok pada jam apa, cincin, macam orang kaya. Satu grup. Jadi tuan-tuan, Adi bin Hatim kata, selesai rombongan ini sembahyang, Nabi pun berdiri. Bila Nabi berdiri, Nabi bagi satu tazkirah. Tazkirah berkenaan dengan sedekah. Nampak Nabi pandai. Pandai beri kepada orang yang sepatutnya. Nabi ni dia pandai tengok orang. Dia bukan macam kita tak reti. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam hadis Fadail A'mal, kan ramai sahabat mai tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, ayu a'malul afdal? Wahai Rasulullah, amalan apa paling hebat di sisi Allah, paling afdal di sisi Allah? Nabi habaq tak sama, Nabi habaq lain-lain. Kat kawan ni Nabi kata semayang awal waktu. Esok kawan tu mai tanya pula, Nabi kata paling hebat sekali bangun semayang malam. Hak lain mai pula, Nabi kata birrul walidain, buat baik pada kedua orang tua. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi bagi sesuatu yang dia nak kena improve. Kadang-kadang dia mengaji kuat, jemaah kuat, baca Quran kuat, ibadah dia kuat, tapi dengan mak ayah dia tak apa hormat. Dia tak apa jaga. Maka bila dia mai tanya, Nabi tahu dia ni dengan mak dengan ayah dia ada sikit misunderstood. Nabi kata buat baik kepada kedua orang tua. Pasal hak lain hang bagus dah, buat baik kepada orang tua supaya dia boleh tumpukan benda tu tuan-tuan. Nabi cukup cerdik punya tuan-tuan, bijak sananya Nabi ni, fatanah. Kita bahang tanah kita. Nabi beza bila dia tengok ada satu grup orang kaya mai, dia bangun tuan-tuan, dia bagi tazkirah, cerita berkenaan dengan sedekah tuan-tuan, supaya nak encourage, nak bagi kesedaran kepada orang yang boleh bersedekah dengan banyak ni tuan-tuan, supaya bersedekah, manfaatkan harta yang banyak diberi oleh Allah tuan-tuan. Nabi, jadi bila Nabi duduk dalam halaqah tazkirah tuan-tuan, Nabi duduk mengajak sahabat. Adi bin Hatim terjengui di muka pintu Masjid Nabawi. Ada di kalangan sahabat yang dulu sebelum Islam, mereka kenal Adi bin Hatim. Bila mereka tengok Adi bin Hatim duduk di pintu tu, mereka pakat terkejut. Adi bin Hatim. Jadi lagu tu, dia kan somebody, orang kenal dia. Nabi perasan benda ni, Nabi tengok sahabat duk kata Adi bin Hatim. Tuan-tuan, Nabi pun berdiri.
Dan Adi bin Hatim, orang duk terkejut tengok dia ni, fokus tu tertumpu kat arah dia. Daripada Nabi, orang pakat, dia ni mai kok mana ni? Dia pun kata, ya, sayalah Adi bin Hatim At-Ta'i. Bila Nabi dengar, Nabi bangun tuan-tuan, Nabi welcome dia. Nabi sambut, Nabi bagi layanan istimewa pada dia. Nabi berdiri tuan-tuan, Nabi jemput masuk. Akhirnya tuan-tuan, tolak. Daripada pintu Ali bin Hatim duduk tuan-tuan, tiba-tiba duduk depan Nabi ni. Sahabat duduk tolak. Tolak sikit. Lain kali duduk berdiri depan Nabi. Ni yang kata Adi bin Hatim ni. 20 tahun dia benci dekat Nabi, sampailah satu ketika dia mai jumpa Nabi di Masjid Nabawi, duduk depan Nabi. Senyap, tak kata apa, speechless. Kelu, lidah tak berbahasa. Padahal ni duduk benci lama. Bila dia duduk depan Nabi, tuan-tuan muslimat, pendek cerita. Nabi ni tuan-tuan pegang tangan dia. Bila Nabi pegang tangan dia, dia lagi malu Allah. Nabi layan dia ni satu special treatment Nabi bagi. Dia sampai terkejut, sampai dia duduk fikir, hey, Muhammad ni bukankah kata sombong apa? Muhammad ni bukan raja ke apa? Dia duk bayang Nabi SAW ni macam satu orang raja yang sombong. Macam Raja Kisra, Raja Mesir, yang jalan ni jubah melirik ni, orang depan duk kena pegang pula ni. Tengok orang pun tak senyum. Sombong dia. Akhirnya tuan-tuan, dia mai tengok Nabi. Nabi bagi layanan istimewa dekat dia sampai darah tu. Nabi penuh sopan santun, lemah lembut tuan-tuan. Dia jadi pelik. Ni ke Muhammad, tak ke bodyguard dia ke apa ni? Bagus macam lain. Nabi pegang tangan dia, dia sampai senyap, tak kata apa. Akhirnya tuan-tuan, Nabi stopkan tazkirah tu oleh kerana Nabi nak bagi layanan dekat dia. Nabi kata, kita berhenti dekat ni dulu, saya ada tetamu. Nabi pimpin tangan Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ni jadi pening. Dia waktu tu, dia duduk tengah nak menilai Muhammad ni lagu mana. Setelah 20 tahun, orang duduk tanam dalam jiwa dia, Muhammad ni begini, dia begitu benci. Bila dia jumpa depan mata, benda yang berlaku sebaliknya. Dia duduk observe Nabi ni, duduk tengok, duduk buat penilaian kepada Nabi SAW. Akhirnya yang dia dapat lain betul daripada cerita yang orang duduk cerita kat dia. Nabi pegang tangan dia, Nabi pimpin tuan-tuan nak balik ke rumah. Nabi tahu dia satu orang hebat, tak layak untuk kita sembang dengan dia di hadapan orang ramai. Nak tanya khabar apa ni tak sesuai, orang ramai duduk dengar. Nabi bawa balik rumah untuk private. On the way nak balik rumah, dalam hadis sebut, mai satu wanita tua duduk bawa anak, berhajat nak jumpa Nabi. Nabi duduk pimpin tangan dia ni, jom Adi kita balik rumah saya lah, kita sembang lama sikit. Mai satu orang wanita tua duk dukung anak tuan-tuan, berhajat, ya Rasulullah, aku ada hajat nak jumpa kamu Ustaz, boleh dah? Nabi waktu tu ada special guest ni, ada tetamu istimewa, VVIP punya tetamu. Tapi oleh kerana dia Nabi dan Rasulullah tuan-tuan, tengok akhlak Nabi ni. Dalam ada tetamu istimewa, mai satu orang susah dukung anak, minta masa Nabi Ustaz. Tuan-tuan, Nabi tak kata minta maaf nah, hang tak buat appointment kan? Lain kali hang mai lagi. Tu dia. Tu kita teruk, belagak sombong. Hak kaya-kaya kita nak layan lah. Silakan duduk Datuk, silakan. Bubuh nampak hang tak pasal. Orang susah mai kat hang sebelah mata yang hang tengok. Nabi SAW tuan-tuan, Adi bin Hatim ni ketua kaum. Duduk dengan Nabi, mai satu orang tua dukung anak, mai nak jumpa, ya Rasulullah, bagi masa sikit boleh tak? Ada hajat sungguh-sungguh dengan kamu ya Rasulullah. Nabi tak halau. Nabi kata, Adi bin Hatim, saatnya saya nak kena selesaikan hajat dia saat, kok dia nak apa ke apa, saat lagi saya selesai, kita balik rumah. Tunggu saatnya Adi. Tu dia punya sopan Nabi. Nabi kata, tunggu saat. Adi bin Hatim ni jadi jam tu. Lagu ni ke Muhammad ni. Nabi selesaikan apa benda hajat wanita tersebut tuan-tuan muslimat. Terus Nabi pimpin tangan Adi bin Hatim balik ke rumah. Ni nak habaq akhlak Nabi meruntuhkan kemarahan yang dibina 20 tahun. Nabi pimpin sampai di rumah, pembantu jariah Nabi tengok Nabi dah nak sampai di rumah, jariah Nabi pun kemas rumah apa ni, hampak tikar apa ni, ambil wisadah. Wisadah Nabi ni tilam, cushion orang Arab tu. Depa tak duduk atas sofa, depa duduk atas tilam tu. Tilam tebal tu kan, duduk atas lantai, lapik mengkok. Jadi jariah Nabi ni hampak wisadah Nabi. Dalam rumah Nabi ada satu tempat duduk tu ada satu
Bila Nabi sampai tuan-tuan, yang sepatutnya Nabi duduk atas wisadah, atas tilam, atas tikar kusyen tu tuan-tuan, tapi Nabi tak duduk. Nabi ambil tikar tu, Nabi hampak bagi Adi bin Hatim duduk. Adi bin Hatim lagi pening tengok, tu dia lagu ni ke Muhammad. Hak dia boleh bagi kat aku, dia sanggup duduk atas lantai tuan-tuan. Terus hilang perasaan marah, perasaan benci tuan-tuan, dia timbul. Dia kuih tak timbul sayang lah. Pasal dia terpikat dengan akhlak Nabi. Allahu Akbar tuan-tuan. 20 tahun punya benci tuan-tuan. Nabi tahu dalam 20 tahun tu, walaupun tak biasa jumpa, Nabi tahu Adi bin Hatim ni dia buat trik belakang Nabi. Dia duk kata macam-macam, duk kutuk dan sebagainya. Nabi tahu. Tapi Nabi tak berdendam tuan-tuan. Kalau kita tuan-tuan, kalau kita tak bisa jumpa kawan tu, tapi kita duk dengar lah nama dia, duk fitnah kita, duk tuduh kita macam-macam, duk kata kita, tiba-tiba satu hari kita jumpa, kita buat unah. Ambil telur ayam tengah lorong kita. Kita jahat. Nabi dok tuan-tuan, dia bagi layanan istimewa sampai tara tu. Bila duduk Adi bin Hatim atas wisadah tuan-tuan, Nabi pun duduk. Nabi mula bertanya. Tanya Nabi ni serius. Nabi kata, Adi, pasal apa hang tak mau ke Islam? Lebih kurang tu soalan Nabi. Adi, awak hang lari daripada Islam. Pasal apa hang tak mau sebut la ilaha illallah? Pasal apa hang tak mau kepada Islam? Nabi bagi satu soalan cepu meh kat dia. Tunduk rapat Adi bin Hatim, tak boleh nak kata apa. Tuan-tuan, hati tu kuih duk berbunga dah. Nabi pun banyaklah dialog yang berlaku panjang sebenarnya dalam hadis diceritakan. Akhirnya tuan-tuan, Adi bin Hatim masuk Islam di hadapan Nabi pada hari itu. Adi bin Hatim ni tuan-tuan, ketua kaum. Bila dia masuk Islam, anak buah dia semua pakai masuk Islam. Sebab tu ni antara strategi dakwah Nabi. Dia pergi cari orang-orang atasan untuk dia bagi dakwah. Sebab tu kita tuan-tuan, kalau ada kenal orang-orang atasan, dakwah pada mereka, peringat tentang dosa dan pahala pada mereka. Kadang-kadang mereka tak teringat. Kadang-kadang mereka lena diulik intan. Mimpi dibuai mimpi indah oleh kerana kekayaan, kemewahan, pangkat, darjat dan sebagainya, sampai mereka terlupa syurga dan neraka, dosa dan pahala. Sebab mereka ni orang yang ada boleh buat keputusan satu-satu perkara besar. Tuan-tuan, kita kalau jadi district officer, DO, atas kita nak sign tu, arak boleh jual tak boleh jual. Allahu Akbar. Ni kata teruk ni, dahsyat ni. Tak sign tu, pihak atasan lagi nanti tekan. Sign, dia dengan Allah Ta'ala esok tak lepas. Nak buat gimana tuan-tuan? Kok mana pun kena peringat benda ni. Hang jangan sign, hang orang Islam. Berat tuan-tuan. Atas dunia tak nampak, di akhirat esok nampak. Tu contoh, banyak lagi tuan-tuan. Sebab tu kita kena peringat. Bagi peringatan, mudah-mudahan orang beringat, Allahu Akbar, banyaknya dosa aku buat. Dia timbul rasa nak berubah. Adi bin Hatim tuan-tuan, bila dia masuk Islam, dia punya kaum, dia punya anak-anak buah berbondong-bondong masuk Islam. Dan bila dia masuk Islam tuan-tuan, Adi bin Hatim ni tuan-tuan, dia mai daripada Syam. Dia main musafir ke Madinah semata-mata nak jumpa Nabi. Kemudian dia masuk Islam di Madinah. Nabi tak ada tempat untuk tumpangkan dia tidur. Rumah Nabi kecil, rumah Aisyah. Tak ada bilik Nabi je. Nabi nak bagi dia duduk tumpang tidur ni, tak ada tempat. Maka Nabi tuan-tuan minta dia tidur di rumah jiran. Dalam Bahrul Mazi jilid 21 ada cerita bab menumpangkan tetamu di rumah jiran. Ni sunnah Nabi. Nabi bagi dekat jiran dia yang rumah tu agak selesa. Tuan-tuan, Adi bin Hatim tumpang tidur di rumah jiran. Dan waktu Adi bin Hatim duduk di Madinah ni, selepas Islamnya dia tuan-tuan, siang malam dia duduk pergi mengaji dengan Nabi. Selepas subuh dia pergi jumpa Nabi mengaji. Selepas asar dia pergi jumpa Nabi mengaji. Dalam tazkirah pun dia duduk dan sebagainya ni. Adi bin Hatim dalam masa setahun tu, dia masuk tahun 9 Hijrah, tahun 10 Nabi wafat. Setahun dah. Duduk puluh mengaji tuan-tuan, duduk recharge iman dia, duduk perkemai akidah dia tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian. Sampailah kewafatan Nabi, ramainya orang Islam keluar daripada Islam. Adi bin Hatim dan kaum dia begitu teguh dengan Islam walaupun baru setahun duduk Islam. Orang tak mau bayar zakat, Adi bin Hatim antara orang yang pertama yang membayar zakat. Dan sentiasa terus membayar zakat walaupun selepas kewafatan Nabi. Adi bin Hatim tuan-tuan, kalau perang dia duduk di barisan yang pertama. Setahun baru masuk Islam. Kira kita kata mu'alaf, saudara baru.
Sebab tu kita jangan pandang rendah pada orang-orang yang baru masuk Islam. Kita lah ni yang tentang kita Islam lama dah. Orang baru masuk Islam, kita pandang sebelah mata. Kita pandang komas mana. Jangan. Sejarah membuktikan tuan-tuan, kadang-kadang orang bukan Islam dan dia baru masuk Islam, dia lebih gelut daripada kita yang sudah lama Islam. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang Islam ni 20-30 tahun dah, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Bila kita tanya bab akidah, pergi. Jangan tanya bab akidah, tanya tanwin bertemu dengan ba. Hukum ba. Ikhfa aku tu dia. Tanwin bertemu dengan ba, ikhfa. Tu Allah Akbar, tu budak taskar punya silibus pelajaran. Ni kita tuan-tuan. Orang bukan Islam, mereka memilih Islam selepas mereka mencari tuan-tuan. Mereka cari agama, mereka jumpa Islam. Nak habaq mereka lebih hebat. Pasal mereka pulun sungguh mengaji dan kenal dengan Islam. Kita tuan-tuan, bentang-bentang dah lama, kita buat tak tahu lah. Dia macam dengan masjid lah. Ataupun pondok. Kita tengok kebiasaan pondok-pondok. Kalau di Kedah ni tuan-tuan, tengok di pondok-pondok yang ada lah ni. Orang yang duduk di sekitar pondok tu kadang-kadang tak mengaji pun. Dia duduk tepi pondok. Allah Ta'ala takdirkan dia, rumah dia dekat dengan pusat-pusat pengajian agama, rumah dia dekat dengan masjid, rumah dia dekat dengan surau. Tapi dia tak ambil manfaat. Orang tok guru duduk mengajar tiap-tiap minggu tuan-tuan, dia tak pergi pun. Bila orang tanya, "Hei, kuliah di pondok ni siapa duduk mengajar? Ustaz mana?" Dia duduk tepi pondok ya. Dia kata, "Ada tu ustaz depa aku duduk mengajar." Tu dia, punya tak tahu. Yang main mengaji duduk orang luar tu, sewa bas, sewa van daripada luar negeri main duduk depan tok guru mengaji. Dia duduk sebelah rumah, tak pergi mengaji. Kadang-kadang aurat tak jaga tuan-tuan. Tuan-tuan bisa tengok tak? Keluar sidai kain depan rumah ni, tuan-tuan pakai kain kemban dia. Macam hantu Kak Limah tengok. Dah lah rambut ketiau. Hitam legam pula tu. Gemuk. Keluar dengan baju kain kemban dia, sidai kain. Pondok sebelah tu. Ya Allah tuan-tuan. Ni kita ni nak abak ni manfaat. Pasal apa kita jadi gitu? Pasal kita berasa Allah tepi rumahku ya, bila-bila aku nak pergi pun boleh. Memang bila-bila nak pergi pun boleh, takut tak ada Nabi. Jadi kita tuan-tuan, tentang kita duduk dalam Islam, kita duduk kata kita cerdik lah. Orang bukan Islam, kita duduk pandang serong, kita duduk pandang hina. Jangan. Adi bin Hatim tuan-tuan, salah satu sirah yang nak buang ego kita yang Islam lama. Hebatnya dia tuan-tuan, 66 hadis dia riwayat dalam setahun duduk dengan Nabi. Saya hidup pergi kata pula, Allah Ustaz, 66 hadis ya pun. Kita kan 66 hadis, saya ingatkan 56,000. Kan kita cerita dah tuan-tuan, Abu Hurairah, sahabat Nabi paling banyak meriwayatkan hadis. Dia riwayat 5,374 buah hadis. Ingat lagi? Kuliah lepas kita cerita. Kau pakat lupa habis dah. Pasal kuliah lepas mengaji awak telinga saja. Dia kan boleh kira, memang lupa. Sebab tu kita peringat. Abu Hurairah ranking nombor 1, paling banyak riwayat hadis. Ingat ni 5,374. Ranking nombor 2 siapa? Ranking nombor 2 paling banyak meriwayatkan hadis, sahabat siapa? Kita kalau tanya first 11 Harimau Melaya tahu semua. Mahali Jasuli, Fadli Syahs, Syafiq Rahib. Kenal. Pasal semalam baru kalah. Tu first 11 bola tuan-tuan. Ni sahabat Nabi yang ranking sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Mula dengan Abu Hurairah duduk ranking nombor 1. Nombor 2, nombor 3, nombor 4 siapa tuan-tuan? Top 5. Nombor 2 paling banyak meriwayatkan hadis Abdullah bin Umar Al-Khattab. Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Dia riwayat hadis 2,630 buah hadis, 2630. Nombor 3 paling banyak meriwayatkan hadis Anas bin Malik, 2286 hadis. 2286 buah hadis dia riwayat. Kan Anas bin Malik ni duduk dengan Nabi lebih kurang 10 tahun. Daripada dia kecil duduk dengan Nabi sampai 10 tahun duduk dengan Nabi. Khidmat, jadi khadam Nabi. Waktu Nabi berhijrah pergi Madinah tuan-tuan, orang pakat berebut nak bagi hadiah. Bila berebut nak bagi hadiah tuan-tuan, muslimin muslimat, mak Anas bin Malik ni Ummu Sulaim, tak ada harta apa, orang susah. Pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku tak ada harta macam dengan mereka. Mereka bagi keam macam-macam, periuk, belanga, tudung saji, tudung tingkap, semua mereka bagi. Saya tak ada harta ya Rasulullah, satu ya saya ada.
ni dia ni, budak kecil ni anak saya, anak laki-laki saya. Inilah harta yang paling saya sayang, harta paling bernilai. Jadi saya nak hadiahkan harta ni kepada kamu ya Rasulullah. Jadikanlah dia pembantu kamu, khadam kamu, tolong kamu nak buat apa-apa, suruhlah dia ni. Tuan-tuan, Ummu Sulaim infakkan anak dia untuk jadi pembantu Nabi. 10 tahun Anas bin Malik duduk dengan Nabi, sampai Anas bin Malik ni dapat satu gelaran, tuan-tuan, hubbun Nabi, kesayangan Nabi. Satu hari Anas bin Malik, tuan-tuan, menangis waktu dia duduk siram ayak untuk Nabi ambil wuduk. Duk tuang ayak tu, Nabi duduk dia ambil wuduk, tuan-tuan, ayak mata jatuh atas pipi Nabi. Nabi langut tengok Anas bin Malik menangis waktu dia budak lagi. Anas bin Malik menangis, tuan-tuan. Nabi tanya dekat dia, ya Unais, wahai Anasku sayang, apa yang menyebabkan kamu menangis? Anas bin Malik kata apa, tuan-tuan? Aku menangis ya Rasulullah oleh kerana aku terfikirkan keadaan aku di akhirat esok. Macam mana keadaan aku di akhirat esok? Dapatkah aku duduk bersama dengan kamu di akhirat macam mana di dunia ni? Aku takut aku tak ada jumpa kamu, aku takut tak ada duduk dengan kamu ya Rasulullah. Aku takut dia aku duduk teriak ni Rasulullah. Bahkan semalaman aku tak boleh tidur oleh kerana aku fikir benda ni. Lagu mana azab kubur, lagu mana azab siksa api neraka. Kalaupun aku boleh masuk syurga, aku mesti takkan duduk sekali dengan kamu ya Rasulullah, tuan-tuan. Dia punya risau pasal akhirat tu. Budak lagi. Nabi kata jangan risau hai Anas. Nabi calm dia. Nabi tenangkan hati dia. Jangan risau, kamu akan bersama dengan aku. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni Anas bin Malik, orang nombor 3 paling banyak meriwayatkan hadis. 2286 hadis. Yang keempat siapa? Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi. 2210 buah hadis. Orang nombor 4 paling banyak meriwayatkan hadis. Nombor 5 Abdullah bin Abbas, 1000 hadis lebih. Daripada atas Abu Hurairah 5374. Nombor 2 Ibnu Umar 2630. Nombor 3 Anas bin Malik 2286. Nombor 4 Aisyah radhiyallahu anha 2210. Ingat bagi elok-elok ah. Hak gi duk pitikam pula lagi. Dia kena orang hantar main mengaji ni, dia lalu saja. Ui, ustaz bagi nombor ke apa tu? Apa aku tu? Kita habaq ni jumlah hadis. Hak gi dia pada pergi salin 2210. Balik duduk pergi teliti pula. Oh, cantik gok nombor ustaz bagi ni. Try tengok esok. Kita bagi 4 nombor, dia pergi pecah jadi 40 nombor. Hang kata kaki ekor ni dia kreatif. Esok pergi kedai tutup. 4 kecil, 4 besar. Oh, hak RM1 satu, hak RM3 satu. Nak jadi cerita kena tuan-tuan 10,000 ditikam. Oh, kata ustaz tadha mulut dia masin mula bang. Aku apa ni aku nak pergi mengaji direct dengan dia. Kok dia habaq nombor ke aku pergi aku. Jangan nak buat leceh tuan-tuan. Orang mata bangang bukan lagu tu lah tuan-tuan. Hak ni cerita nu. Nu Zimbabwe tuan-tuan. Ni jumlah hadis kita habaq tuan-tuan. Jadi Adi bin Hatim tuan-tuan, orang yang begitu teguh walaupun setahun baru masuk Islam. Abu Hurairah 3 tahun masuk Islam, Nabi wafat. Adi bin Hatim setahun Nabi wafat. Jadi tuan-tuan muslimat, mudah-mudahan cerita sebagai mukadimah tersebut memberi manfaat pada kita, memberi kesedaran pada kita. Jangan kita anggap kita selesa walaupun kita orang Islam lama. Kena keep on study, kena mengaji ni, jangan berhenti tuan-tuan. Takut-takut orang bukan Islam, orang baru masuk Islam tu potong kita yang dah lama Islam ni. Kita duduk selesa dengan keadaan kita. Depa duduk pulun mengaji, duduk cari. Tiba-tiba depa duk potong, depa sprint potong kita tang live tuan-tuan, kita kena tinggal gitu ya. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat, mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi pencerahan kepada kita. Kita nak baca tuan-tuan muslimat satu kitab yang diterjemahkan oleh orang Kedah kita juga. Tuan Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wamsak. Satu kitab berkenaan dengan masalah imam dan makmum. Dan kita akan selang-seli dengan Bahrul Mazi jilid kedua, yang cerita khusus bab semayang ni. Bab semayang tuan-tuan sangat-sangat penting untuk kita tahu. Jadi hari ni kita nak mula dengan kitab Qaulut Tam fi ahkamil makmum wal imam. Kita skip dekat muqaddimah ni tuan-tuan. Dekat muqaddimah ni tuan-tuan, oh tuan-tuan bawa Bahrul Mazi ya. Tak apa. Tu kuliah depan kita akan buka, kita akan baca dua-dua kitab insya-Allah, sentuh kedua-dua. Baik, tang muqaddimah ni tuan-tuan muslimat.
Pengarang ni dia nak bagi tahu dekat kita, semayang jemaah ni tuan-tuan, dia ada tingkatan-tingkatan. Semayang jemaah kita duduk semayang tiap-tiap hari ni tuan-tuan, ada tingkatan. Semayang mana duduk ranking nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Nombor 1 punya semayang jemaah paling hebat di sisi Allah semayang apa? Semayang Jumaat nah. Semayang Jumaat tu sembahyang jemaah duduk ranking nombor 1. Sebab tu tuan-tuan, siapa tak pergi sembahyang Jumaat ni memang teruk semua lah. Pasal ikut dia pegang hadis Nabi kata 3 kali berturut-turut tak pergi tu, dia pegang tu, dia kata tak apa, saya bukan 3 kali ke Ustaz, baru kali tamat. Minggu depan saya pergi pula. Minggu sekali lagi tak pergi pula. Ni jahatnya orang ni. Kita tuan-tuan start tahun depan, Jabatan Agama Islam keluarkan satu undang-undang enactment akan tangkap orang tak pergi sembahyang Jumaat. Siapa tak pergi jangan buat leceh. Pegang tu penjara tak lebih setahun. 6 bulan ke atas tak sembahyang Jumaat. Cuma yang jadi masalah lah ni, siapa nak pergi tangkap tu? Siapa nak pergi tangkap? Tuan-tuan ada idea? Kita buat keluar undang-undang tu sebab nak membendung. Walaupun tak boleh tangkap 100%, kurang-kurang 3-4 orang kita tangkap, orang lain jadi takut. Tak sembahyang Jumaat kena denda 1,000. Tak pun penjara 6 bulan tu. Kena pergi 2 rakaat je tak mau Ustaz, khutbah lama, happy kat khutbah pendek. Dia tak mau tu alasannya macam. Enactment tu dah ada, cuma lah ni kita duk rangka, nak duk atok, duk fikir siapa yang akan pergi tangkap. Nak bagi orang perempuan tangkap, depa kilas dah orang perempuan jatuh terap dah. Nak bagi orang lelaki tangkap, orang lelaki tu tak gaduh pergi sembahyang Jumaat dah. Nak tangkap orang tu tak gaduh pergi sembahyang Jumaat. Jadi macam-macam lah cara. Nak panggil daripada daerah lain mai, bila daerah lain mai jadi orang musafir, tak wajib Jumaat, macam-macam lah. Tapi benda tu tak praktikal. Tapi insya-Allah kita akan kuat kuasa pada tahun depan. Bulan 1 ni kita kuat kuasa. Lagu mana? Hak tu biar kami fikir. Tuan-tuan muslimat, nak hantar robot ke apa ke, nak buat CCTV ke apa tak kira. Ni, nak abang sembahyang Jumaat duduk tingkatan nombor 1 sekali tuan-tuan daripada sembahyang Jumaah yang lain. Sebab tu kita jangan tinggal lah tuan-tuan. Jangan tinggal lah kok mana pun. Kalau dalam musafir pun, bila dapat ada nampak masjid, kena berhenti juga. Dia yang tak wajib main Jumaat musafir ni, hampir mana-mana tempat yang memang payah nak jumpa masjid ataupun azan tak didengari, contoh, tak apa. Ni kawasan kita ni tuan-tuan, kalau musafir daripada Terengganu mai Kedah tuan-tuan, masjid kenjah tepi jalan tu. Saja tak mau sembahyang, rugi lah, rugi fadilat, rugi doa tuan-tuan. Allahu akbar. Jadi nombor 1 kali main Jumaat, duduk nombor 1. Jadi sama-samalah kita letakkan dalam diri kita pentingnya sembahyang Jumaat ni tuan-tuan. Sampai kadang-kadang kita ni ilmu bab sembahyang Jumaat pun tak ada. Biasa tak kita jadi masbuk sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat kita masbuk. Pi selalu pi awal. Tapi hari tu tayar pecah, tayar motor pecah. Nak bawa tak gamak, dua-dua pecah tolak. Bila tolak tuan-tuan, sampai di masjid, Tok Imam naik rakaat kedua sembahyang Jumaat. Khutbah tak ada dengar dan sembahyang 1 rakaat dengan Tok Imam. Tok Imam duduk rakaat kedua, kata Allahu akbar. Sekali Tok Imam bagi salam, kita nak tambah apa? 2 rakaat ke 4 rakaat? Tiap-tiap minggu sembahyang Jumaat ni. Kita pergi masjid, kita masbuk. Tak dapat 2 rakaat, kita dapat 1 rakaat. Bila Tok Imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita kena bangun. Pasal kita berbaki lagi rakaat tak habis lagi tu. Kita nak bangun tu, nak tambah 1 rakaat, nak buat Jumaat ke, nak buat Zuhur dah. Aku jawab ke? Senyap je tak main Jumaat belakang ni. Kau main awal belakang tak bisa masbuk. Baguslah main awal tak bisa masbuk. Contoh 1 hari masbuk, jadi lagu ni nak buat ke mana? Nak tengok kawan sebelah macam biasa? Tak edit dah. Pasal kita seorang kan masbuk. Nak tambah 1 rakaat ke, nak tambah 3 lagi rakaat? Tambah Hei, tambah 1 ya. Aku kata dah. Kan saya habaq, dia dapat 1 rakaat dengan Tok Imam. 1 rakaat pertama tak dapat.
Dia main rakaat kedua dah tu imam. Dia pun Allahu Akbar. Rokok untuk imam, sujud untuk imam. Tu imam bagi salam, dia naik tambah tu, tambah satu sudah. Tambah satu rakaat. Semayang itu dikira semayang Jumaat. Walaupun dia masbuk. Jumaat ni dikira bila kita dapat satu rakaat dengan tu imam. Dia tambah satu rakaat tuan-tuan. Tu imam bagi salam, dia naik satu rakaat. Mai lagi sekok lewat juga. Kereta motor hilang. Start tak hidup ni, punya lama start tak hidup, tengok-tengok lah hilang karburator. Mak pek balik. Jalan kaki, jalan tu lambat. Bila lambat, tu imam hak awal tu habis dah sembahyang. Tinggal hak masbuk tayar pecah ni. Masbuk ni duk bangun per habis satu rakaat lagi. Hak karburator hilang ni masuk duduk belakang. Angkat takbir Allahu Akbar. Dapat satu rakaat dengan tayar pecah ni. Hak karburator hilang ni nak tambah 4 ke tambah 2 ke? Aku tak pening dah. Dia nak buat Jumaat ke dia nak buat Zuhur ke? Buat Jumaat? Hai. Jawab dia, hak karburator hilang ni, dia bukan ikut tu imam, dia ikut kawan hak tayar pecah ni. Dia kena buat Jumaat nah. Dia dapat satu rakaat dengan kawan hak masbuk ni. Tak payah buat Zuhur, buat 2 rakaat Jumaat juga. Pasal dia dapat satu rakaat bersambung daripada imam tu. Boleh faham tuan-tuan? Jadi bila hak tayar pecah, hak masbuk tayar pecah ni bagi salam, dia pun naik Allahu Akbar satu rakaatnya. Tak gaduh tambah 3 dah. 2 saja kerana Jumaat masih lagi dikira. Kawan tu bagi salam, karburator hilang ni pun naik. Tambah satu rakaat kedua. Mai lagi seorang, kunci kereta hilang. Masuk pada rakaat kedua, dapat rakaat hak karburator hilang ni. Tuan-tuan faham ni? Macam tak faham ni pun. Dak ni nak cerita ni. Dia mai masuk, dia pula jadi masbuk kepada hak karburator hilang ni. Hak tayar pecah habis dah, hak tu imam balik dah. Tengok Hindustan dah tu imam. Ni tinggal hak depa ni. Hak kemudian ni. Hak lah itu nak kena buat Jumaat ke nak kena buat Zuhur ke? Dah 3 ni. 3 lapis ni. Jawab dia, buat Jumaat juga. Selagi mana orang tu bersambung-sambung, selagi mana dia dapat satu rakaat daripada sembahyang Jumaat tu, maka dia dikira Jumaat kepada orang yang sembahyang tersebut. Melainkan kalau dia mai-mai tengok kawan tu duduk rakaat kedua, duduk dekat tahiyat akhir dah, maka dia ikut kawan tu, dia kena buat sembahyang Zuhur. Dia tak dapat satu rakaat. Bila sampai bila boleh buat ustaz sambung ni? Sampai nak masuk asar lagi boleh. Contoh kalau ada dia sambung sampai 4.30 orang masuk asar, maka dikira lagi Jumaat sebelum masuk asar tu. Boleh faham tuan-tuan? Tu bab Jumaat tu. Kadang-kadang kita benda ni kita tak alert ni. Nampak macam pandai tapi pergi buat lah. Kadang-kadang tak cerdik pada dia main-main tu orang habis main Jumaat dah. Mentang-mentang dia main 2-30 orang tuan-tuan, dia buat Jumaat sekali lagi. Baca khutbah apa lebih kurang ni ke? Di masjid orang tu. Baca khutbah lebih kurang ni ke? Amma ba'd ya ibadallah, aqimus salat. Main Jumaat, Allahu Akbar main Jumaat. Mana boleh weh? Mana boleh 2 kali Jumaat? Hang kena buat sembahyang Zuhur lah. Fadilat Jumaat tu tak ada lah. Kalau kata hang musafir dan musyaqqah tak dapat. Kalau sengaja duduk tinggal, maka berdosa. Sebab tu sembahyang Jumaat ni dia duduk nombor 1 sekali dalam bab jemaah. Nombor 2 sembahyang jemaah paling-paling hebat, paling-paling penting, paling-paling aula sembahyang jemaah apa? Subuh di pagi Jumaat. Sembahyang subuh pagi Jumaat ada sujud sejadah. Nombor 3, ranking nombor 3. Sembahyang subuh hari-hari yang lain, jemaah subuh hari-hari yang lain duduk ranking nombor 3. Siapa boleh tuan-tuan, dia boleh pahala yang besar. Nombor 4 tuan-tuan, sembahyang duduk ranking yang keempat. Sembahyang isyak, jemaah isyak. Nombor 5, ranking jemaah yang paling aula di sisi Allah, sembahyang asar berjemaah. Kemudian sembahyang zuhur berjemaah. Yang paling akhir sembahyang maghrib berjemaah. Tapi sembahyang maghrib paling ramai orang dengan isyak. Tak apalah, janji berjemaah tuan-tuan.
Jadi itu tingkatan dia, sembahyang Jumaat, sembahyang subuh pagi Jumaat, sembahyang subuh pagi-pagi yang lain, sembahyang Isya, sembahyang Asar, sembahyang Zuhur, sembahyang Maghrib. Ni tingkatan kedudukan sembahyang jemaah yang paling aula di sisi syarak. Tu dia nak bagi tahu dalam pendahuluan dia, tuan-tuan muslimat. Jadi hari ini kita masuk sikit pada bahagian yang pertama. Kuliah depan kita akan baca Bahrul Mazi dulu, kemudian kita selit dengan masalah-masalah imam makmum, tuan-tuan. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, masalah-masalah penting bagi makmum dan imam. Fasal yang pertama, tuan-tuan, masalah ni bacaan ketika sembahyang iqamat. Ni masalah ringan ni, tapi ramai orang tak erti. Orang duk qamat, tok bila duk qamat, kita nak jawab apa? Kadang-kadang jawab qamat malah dah tak erti. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai habis, tuan. Nak jawab apa? Jawab seperti mana yang Tok Bilal sebut, melainkan pada perkataan qad qamatis salah, qad qamatis salah. Ada orang dia tak tahu, dia pergi jawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Bukan nak kata salah, tak berdosa, pasal benda tu puji Allah, tapi tak kena, tu jadi komen semana. Waktu qad qamatis salah, qad qamatis salah, jawab apa? Aqamaha Allah wa adamaha. Tu pendek, dia ada hak panjang, tuan-tuan. Wa ja'alani min salihi ahliha. Dia ada panjang lagi. Tapi kata ulama Nusantara seperti Syekh Fatani, cukup sekadar aqamah Allah wa adamaha pun tak apa dah. Han nak jawab pendek ke, han nak jawab panjang ke, han nak jawab tengah-tengah ke, silakan. Yang tak boleh, tak jawab. Kita banyak tak jawab. Bukan dekat qomat tak jawab, azan mungkin kita tak jawab, buat tak tahu. Orang duk azan boleh duk gelak ni. Orang duk azan ni, hayya 'alas salah, sekilo 3 ayat, sekilo 3 ayat, sekilo melok. Oh tu dia. Pai tuan, nega bukan juta, nega ringgit ya. Orang azan dia boleh duk berhingat lagi tu. Hang senyap lah Sat kalau hang tak mau pergi berjemaah pun. Senyap lah Sat, jawab azan tu dulu, walaupun benda tu sunat. Tapi Nabi buat, Nabi tekan benda ni. Jadi bab iqamat ni, tuan-tuan, dia kata apa? Kata pengarang, apabila sembahyang diqamat, maka disunatkan bagi yang mendengar bahawa berkata ia seperti mana yang diucapkan oleh tukang qamat, melainkan pada perkataan qad qamatis salah. Maka disunatkan yang mendengar berkata ia apabila ia mendengar qad qamatis salah, jawab dengan aqamaha Allah wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Tuan-tuan, artinya semoga Allah ni hak kita duk jawab qad qamatis salah tu, makna dia apa? Semoga Allah menegakkan sembahyang itu. Minta supaya Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan kepada kita untuk mendirikan sembahyang. Dia kena ada kekuatan. Hidayah saja tak cukup bila taufik tak ada. Hidayah ni kita tahu nak kena buat benda tu, dan kita tengok orang duk buat sembahyang, kita tahu sembahyang ni kena buat, wajib buat. Kita nampak, tuan-tuan, kita tahu tu hidayah. Taufik datang apa? Kekuatan nak buat tu tak ada. Tahu kata kena buat, tapi pasal tak buat, tak ada kekuatan. Maka kita minta dalam qamat ni, tuan-tuan, kita minta supaya Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk aku dirikan sembahyang. Aku tahu kena sembahyang, aku nak kuat untuk sembahyang. Sebab tu wajib berdiri bagi yang mampu. Dia tak boleh ikut dan duduk. Ada orang dia sakit kaki, kita tahu sakit pelipat lutut ni, dia nak duduk lagi payah. Tapi tengok jalan boleh, dia nak semayang tu dia pergi duduk terus. Jangan. Mazhab Syafi'i tak sah. Jaga baik-baik. Kalau kita boleh berjalan, maknanya kita boleh berdiri walaupun seketika, maka wajib berdiri kita ketika mengangkat takbir tu. Jangan terus pergi duduk. Duduk tu bila kita tak mampu tahan sungguh-sungguh. Contoh dia Allahu Akbar dalam keadaan berdiri, walaupun lutut duk ketak, tapi tang mana boleh berdiri, wajib berdiri. Duduk 10 saat ni, bismillah, Allah tak tahannya, duduk. Islam bukan paksa, tapi ada benda yang kita nak kena ikut. Melainkan memang kita tak mampu langsung berdiri dah. Ni nampak jalan boleh, main nak semayang duduk. Tak kisahlah tang rokok, tang sujud, tang duduk antara dua sujud, sekali lagi hang nak duduk atas kerusi ke, hang nak duduk lagu mana ke, tak apa. Tang qiyam tu wajib berdiri tu, tang angkat takbir tu. Berdiri semampu mungkin.
Jadi bila dah tak tahan, hang duduk. Sampai tak tahan sakit tu, sampai hilang khusyuk, maka duduk. Sebab tu tuan-tuan, duduklah semayang ni bukan waktu orang sakit ya. Kita duk faham, oh kalau sakit kena duduk. Tak sakit, sihat walafiat. No, wajar buat apa? Bonza, disco. Tiap-tiap malam duk angkat besi. Kuatlah. Badan berketui macam dengan badan saya ni. Tough orang panggil. Berketui-ketui. Tuan-tuan, dia boleh semayang duduk. Walaupun dia sihat walafiat, dia gagah perkasa, dia boleh semayang duduk. Tapi tengok syarat dia apa. Orang nak semayang duduk ni ada 5 keadaan boleh semayang walaupun dia tak sakit. Yang pertama sekali, keadaan dia boleh semayang duduk kalau dia semayang atas kapal, atas perahu, atas bot. Dia sihat, pergi mengai. Musim orang duduk mengai, contoh dia kaki mengai. Sampai tak ingat nak bini di rumah, makan ke apa, orang duduk mengaji di masjid apa, mengai tak kira. Ni hantu mengai terus orang panggil. Dia dengan hantu sama naik. Mengai tak ada masalah, seronok tuan-tuan. Tapi jangan sampai lupa mengaji, lupa Islam, lupa ibadah tuan-tuan. Ni pi mengai, mereka tak semayang. Kurang hajak sungguh. Saya biasa pi trip tu Yan tuan-tuan. Adalah geng-geng ni bawa pi. Jom Ustaz, teman kita pi Ustaz. Kita pun kata ni peluang terbaik ni. Nak praktik apa yang kita mengaji. Bila kita pi tengah laut tuan-tuan, nak semayang kiblat tak tahu kot mana. Lepas tu nak tengok apa? Kalau ada kompas, tengok kompas. Kalau tak ada kompas, nak tengok matahari lagu mana. Tu kalau siang, kalau malam nak tengok bulan, nak tengok bintang, buruj dan sebagainya, lagu mana. Kita mengaji tapi praktik tak ada. Maka ni saya kata peluang terbaik, aku pi. Bila pi tu boleh faedah tengok. Dia kalau walaupun dia pi dengan kita, ada setengah-setengah tuan-tuan, kita nampak kekok depa ni nak semayang tak semayang ni, nampak. Dia kalau kaki tak semayang tu, dia tak heran kita ni siapa pun. Dia tak semayang apa tu, kita nak tengok. Kita semayang tuan, kita boleh semayang duduk tebuk tu, ayak duduk lagu tu tuan-tuan, nak berdiri kot celah mana. Elok pi terus nak semayang, nak baca apa. Maka boleh duduk pada ketika kita semayang di satu tempat yang terumbang-ambing. Kita tak boleh nak balance badan kita. Saya bila tengok lagu tu sampai masuk asyak, tengok ada hatap miazok, saya kata terus kita ni mentega darah Allah Ta'ala ni, mengai ni boleh ikan lambat-lambat, besar-besar, tenggiri 7-8 kilo boleh. Tapi sayang tu, kita ni semayang penyegan lebih teruk pada lembu. Kata senyap duduk. Tak kena kata. Elok ikan di laut lagi lah. Manfaat mereka ni, walaupun mereka tak semayang, tapi tengok kita mengisi mereka mana. Kita buat naik atas bot ni, kita masuk gulai Allah, tersembui keluar isi tu ikan tenggiri sedapnya. Mereka ni manfaat pada kita, walaupun mereka makhluk tak ada akal. Kita ni ada akal dengan seluar pendek, kali dengan tekong-tekong kena. Dia kena bagi kedua, dia bagi lagu tu tuan. Ada hak semayang lah, bagus lah. Tapi banyak ramai kita tengok ni, Allahu Akbar. Bila kita tanya pasal tak mau semayang, pasal tak semayang, tak tahu kiblat kau mana Ustaz dia bagi alasan. Hak kiblat tahu, nak ambil semayang kau mana Ustaz, ayak tak ada, paip tak ada, apa ni. Boleh ambil semayang pakai ayak lut. Ayak lut hak masin tu boleh, tak ada masalah. Tapi yang lebih afdal kalau kita ada ayak mutlak, ayak mineral lagu ni tuan-tuan, bawa lah sebotol 500 ml ni, cukup untuk ambil semayang 2 orang. Kita try dah. Waktu pergi himpunan 13 hari bulan 5 dulu, punya ramai orang tuan-tuan nak ambil semayang, bukan cukup paip. Bawa ayak paip ni, bawa ayak mineral ni setengah seorang. Lagu mana? Jangan nak pergi balas macam ambil ke kolam masjid. Hak hidup ibu hak sunat sampai 3 kali basuh dia sopan nak mandi wajib pergi basuh bagi kena hak syarat tu dulu. Cukup ke? Nabi cukup tuan-tuan, ayak secupak. Kita ambil semayang ni ayak selori. Demai alasan nak ambil semayang tak ada tempat. Seluar pendek Ustaz. Aku londeh seluar tak pasal. Hang pakai seluar pendek siapa hang dah tahu orang Islam nak semayang tak boleh payah lagi. Bawa lagi plekat satu, mengai 3-4 bok boleh bawa tuan-tuan. Bukan plekat tak boleh bawa tu. Ayak dengan minyak dengan nasi lemak apa semua ni satu tu, satu tong. Kain plekat selai, bukan 4 kilo berat. Ada 200 gram berat kain plekat, tak boleh bawa orang kita teruk kita ni. Nak mengai-mengai lah, tapi jangan lupa semayang. Jadi salah satu keadaan kita boleh semayang duduk walaupun tak sakit, waktu kita duduk atas but ataupun kita duduk atas katil. Atas katil tilam kita tebal. Tilam kita kan lebih tebal daripada tilam Fir'aun.
Rumah kita tilam berapa inci tuan-tuan? Paling-paling tak ada 7 inci. Haji tanya, Haji pergi tengok, balik sekali lagi ukur. Ambil telitip ukur, tilam aku tebal berapa inci. Paling-paling koman tuan-tuan 7 inci. Hak tu hak dah dapat berimu 3,000 ke bawah ke je. Nu kalau hak 5-6,000 ke atas, 10 inci ke atas ya. Tidur sampai tak bangun subuh. Punya selesa. Firaun tilam dia 4 inci ya paling tebal. Jadi tuan-tuan, bila kita duduk atas tilam yang tebal tuan-tuan, dia nak berdiri tak boleh. Contoh bawah banyak boya. Banjir, boya naik rumah. Nak turun bawah kena ngap, nak kena semayang tak? Semayang atas katil, semayang atas tilam. Bila duduk atas tilam tuan-tuan, dia tenggelam bila kita berdiri tu. Nak berdiri payah. Lagi jatuh apa kan? Maka kita boleh duduk. Semayang waktu perang. Bila kita perang, kita kumpulan, kita duduk belah sini, kumpulan musuh duduk belah depan. Kalau kita berdiri waktu semayang, musuh nampak kepala dia pemai serang kita, maka kita kena semayang duduk. Boleh tuan-tuan ni. Waktu bila lagi? Waktu kita ada penyakit salasul baul ataupun kencing tak lawas, berdiri ya ceng keluar, berdiri ya ceng keluar, duduk boleh selamatkan keadaan. Waktu kita dapat nasihat daripada doktor kata pak cik jangan berdiri macam mana. Doktor tu pula diyakini ahli, bukan doktor murung. Doktor tu kata pak cik jangan berdiri nah, pak cik berdiri ya lama, pak cik berdiri, pak cik kuih pendek umur ni. Pak cik berdiri 10 saat ke atas ya, sagi pergi cik rebah ni, kira rebah habis ya. Kita pun takut. Maka kita boleh semayang tak kena berdiri. Pasal doktor tu kita tahu kata dia ni ada keahlian. Tuan-tuan muslimat, sampai taratu ni ulama fiqh bincang ni 5 keadaan, banyak lagi tuan-tuan kalau kita nak cerita. Maka wajib kita berdiri, jangan duk buat main benda ni tuan-tuan. Berdiri dulu kot mana pun. Sakit tak larat, sakit ke apa, duduk. Jadi tuan-tuan muslimat, aqamahallahu adamaha ni makna dia semoga Allah menegakkan sembahyang itu dan mengekalkan atas mengerjakan sembahyang itu. Minta Allah Ta'ala ni kekalkan, istiqamahkan diri kita ni dalam mendirikan sembahyang. Pasal ramai orang sembahyang tapi tak istiqamah. Kadang-kadang hak mazhab 4 waktu satu hari, kadang-kadang 2 waktu satu hari. Dia main tekah-tekah rajin cukup 5 waktu. Dia main tekah-tekah pemalas apa semua ni, dia main 1 waktu ikut dan dia ingat semayang pak dia punya kot. Nabi punya naik di atas Sidratul Muntaha. Ulang alik tuan-tuan, daripada 50 sampai tinggal 5. Tu pun Nabi Musa alaihi salam di pintu langit, Nabi Musa tahan Nabi SAW, "Hei Muhammad, berapa apa yang Allah Ta'ala bagi kang? Asal Allah Ta'ala bagi kat saya 50 waktu. Saya Nabi Musa suruh pergi naik minta sampai tinggal 5. Nabi Musa tanya lagi, berapa ni, tinggal berapa? Allah bagi 5 pun tak boleh Muhammad. Hampir minta kurang lagi Muhammad ni. Aku Muhammad, umat aku badan ni besar-besar, hebat-hebat umat aku ni, depa pun tak mampu nak ikut arahan Allah. Tambah hang Muhammad, umat hang kecil konek kemetot 5 waktu perasan pakai hanyut betul. Betul Nabi Musa kata. Betul tuan-tuan. Berapa ramai tuan-tuan hak tak semayang, berapa ramai hak semayang tapi tak jaga semayang. Maka sebab tu kita kena minta doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kita, istiqamahkan kita dalam melakukan ibadah, yakni semayang ni yang pertama sekali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam qamat yang kita duk baca ni, tiap-tiap waktu semayang kita duk jawab benda ni. Tapi bila kita tak jawab, dia tak jadi istiqamah, rugi ya kita. Dan kata dia lagi, makna dia, dan menjadikan aku daripada sebaik-baik ahlinya. Minta Allah Ta'ala jadikan kita ni sebaik-baik ahli sembahyang. Dia ada ahli sembahyang, ada bukan ahli sembahyang. Ahli sembahyang maknanya orang yang sembahyang. Dan ada di kalangan ahli sembahyang yang sembahyang dia tu grade A, grade B, grade C. Tu ahli macam ahli persatuan lah. Ada tua, ada muda, ada kaya, ada miskin. Tuan-tuan, sembahyang lagu tu, dia sembahyang, dia dijaga dah 5 waktu sehari cukup. Tapi dalam duk jaga tuan-tuan, ada tahap khusyuk dia lagu ni, ada tahap khusyuk dia lagu ni, beza. Maka kita minta kepada Allah, jadilah orang yang sebaik-baik ahli sembahyang. Maknanya sembahyang dah jaga, alhamdulillah, jadi orang yang menjaga fadilat dalam sembahyang, jadi orang yang tumpukan perhatian untuk khusyuk dalam sembahyang pula tuan-tuan. Tu tujuan kita jawab iqamah tu, yang kita duk jawab daripada dulu tuan-tuan. Makna dia malam ni baru kita tahu pun ada.
Hak tahu-tahu lah, hak tak tahu tu, ni dia makna dia. Minta yang pertama, Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk kita dirikan semayang. Yang kedua, minta Allah Ta'ala kekalkan kita ni untuk semayang, untuk melakukan ibadah salat ni. Yang ketiga, minta Allah Ta'ala jadikan kita ni the best members, ahli yang terbaik dalam mendirikan sembahyang, tuan-tuan muslimat. Baik. Fasal yang kedua, janganlah berbimbang ataupun asyik dan masyghul dengan doa ketika sembahyang Jumaat dan qamat. Yang tu kita akan bincang pada kuliah akan datang, tuan-tuan muslimat. Dia nak bagi tahu kat kita, jangan duk kalut buat datang lain waktu orang duk tengah qamat. Ni masalah kita orang Melayu ni. Orang duk tengah qamat, tuan-tuan, kita kadang-kadang nak tunjuk alim tak kena tempat. Biasa tak kita tengok orang tengah Tok Bilal tengah qamat, oh kawan tu baru masuk, Allah. Mayang sunat tahiyatul masjid, konon-konon warak. Padahal tak kena pada tempat ni. Hang nak semayang tu bagus, tapi bagi kena tempat. Waktu Tok Bilal qamat, waktu Tok Bilal bangun nak qamat, kita kalau baru sampai, jangan duk kata buat tentang apa dah. Berdiri bersiap sedia untuk masuk dalam jemaah. Ni waktu orang duk tengah qamat, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah ya Allah. Orang duk tengah qamat baca Quran. Ni satu benda baik ni. Semua bab ibadah kita cerita ni. Tapi biar bagi kena tempat. Ni sampai tak kena tempat, orang hak tak mengaji tak apalah. Orang hak mengaji dia kata, lah bengok apanya kawan ni, tengok pakai jubah 3-4 lai. Orang tengah qamat, jangan nak buat apa? Berdiri bagi elok. Pasal apa? Habis qamat, pergi duduk saf pertama untuk iring takbiratul ihram imam. Hak ni Nabi suruh. Kita banyak orang tengah qamat lagi dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok orang masuk, alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, dia lagi deras, lagi sedap. Pasal ni orang ramai. Padahal dia tak tahu dia duk buat tu benda tak betul. Bukan kata salah haram dah, makruh, rugi. Jadi insya-Allah kita akan bincang kuliah akan datang berkenaan dengan perihal qamat ni. Apa siapa tak boleh buat? Apa siapa tak boleh buat doa semayang sunat dan sebagainya waktu orang tengah qamat ni? Apa tujuan dia? Pasal apa Nabi larang? Pasal apa Nabi suruh segera semayang berjemaah? Sebab tu sampai ada tuan-tuan muslimat, kalau kita duduk tengah semayang seorang-seorang, masuk satu grup jemaah. Kita semayang zuhur, masuk satu grup berjemaah zuhur. Maka ada pendapat ulama mengatakan kita boleh buat semayang zuhur tu 2 rakaat, kita ubah niat menjadi semayang sunat oleh kerana kita niat nak masuk dalam jemaah. Dibolehkan. Meringkaskan semayang tu oleh kerana ada satu benda yang duk tunggu depan yang lebih besar. Lain pada tu tak boleh ubah niat batal semayang. Tapi pasal apa dalam bab ni boleh? Pasal jemaah lebih besar. Maka kita tuan-tuan, waktu orang duk qamat, insya-Allah lepas ni tak suruh buat apa dah. Kalau nak buat juga, nak semayang sunat tahiyatul masjid, nak baca Quran, kan nak doa kan mai pergi awal lagi. Kalau mai lambat suruh buat alim barak apalah. Segerakan pasal takut kerana kita orang lain jadi orang lain jadi terganggu, terlewat apa semua ni. Orang nak qamat dah, tengok Allah duk semayang lagi pula dah. Duk kena tunggu dia pula. Nak buat semayang tahiyatul masjid ke semayang qabliyah ke apa ke, kalau mai lewat tuan-tuan, qada lepas semayang fardu lagi. Jadi insya-Allah kita akan bincang secara detail berkenaan dengan makruh kita melakukan apa-apa ibadah sewaktu Bilal duk qamat ni. Pasal apa tak boleh dan pasal apa Nabi larang. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita. Ampun dan maaf daripada saya kerana terlewat tuan-tuan muslimat. Saya bukan sengaja nak lewat sebenarnya. Mana-mana kuliah pun saya akan pergi pukul 7 baru saya keluar rumah. Saya sampai rumah pukul 6. Tu pun kalau tak ada kerja di pejabat tak ni kursus dia elok start. Balik sampai pukul berapa lah. Dan duduk dengan bini 15 setengah jam. Duduk dengan anak ni sampai tak tahu. Tengok-tengok berjalan berlari lah. Tak ada masa tuan-tuan. Jadi masa saya tu sempit sangat. Bila habis kuliah tuan-tuan, balik anak tidur dah. Tak ada nak main. Dia perlukan kasih sayang kita juga kan. Jadi kita ambil masa untuk duduk seketika dengan apa lah, semayang berjemaah dengan orang perempuan di rumah siap apa semua. Time ni kita nak didik tuan. Anak-anak kita ni daripada kecil dia dapat tengok mak pak. Kalau kita ni jenis duduk di rumah, duduk tengok mentor, duduk tengok akademi Fantasia, duduk tengok cerita-cerita lara hiburan ni, anak seronok tengok ke tu. Tapi kalau kita ni duduk dengan isteri kita berjemaah, kita rajin baca Quran depan dia akan reti. Walaupun dia baru umur 2 tahun, 3 tahun, dia tengok, oh ni benda mak pak aku selalu buat. Bini saya di rumah dia rajin baca Quran, saya penyegan. Sama macam tuan-tuan.
Dia rajin baca Quran tuan-tuan. Anak saya duk tengok, bila anak saya duk tengok, dia tahu kitab hak tebal ni Quran. Dia tengok mak dia baca, mak dia tak tempat tinggi. Dia pun kalau mak dia tertinggal atas tilam ke apa, dia nanti ambil, dia pergi buah atas almari. Ni, budak umur 2 tahun, anak saya umur setahun 10 bulan. Kita semayang berjemaah tuan-tuan, dia ambil sejadah dia ada sejadah kecil. Dia main hampak tuan-tuan, dia pun semayang main-main ya. Dengar wabat tuan-tuan. Tu tujuan bukan kita sengaja nak main lewat, nak duduk di rumah supaya ada didikan semua tuan-tuan. Sibuk tuan-tuan. Tak ada dengan nak berobat lagi. Allahu akbar. Kadang-kadang kursus Pinang Tunggal 2 bulan dah tak pi, kesian kat dia duduk marah apa dia tahu ustaz tuan-tuan belagak macam apa. Dak nak pi tuan-tuan, tapi tak boleh nak pi. Allah Taala tak izin nak pi. Nak buat ke mana tuan-tuan? Tak apa, kita semampu boleh kita buat tuan-tuan, insya-Allah. Ampun dan maaf daripada saya sekali lagi tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.